Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 Julai bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan berikut tajuk utama malam ini. Kes 3R MB Kedah mungkin akan didakwa esok. Juga dadah disembunyi dalam bungkusan sabun. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno akan dihadapkan ke Mahkamah Selayang esok. Muhammad Sanusi yang juga pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN dipercayai akan didakwa berhubung kenyataan yang didakwa mempertikaikan kewibawaan institusi Kesultanan Selangor dalam pemilihan Menteri Besarnya. Pendakwaan terhadap Sanusi ditetapkan untuk didengar pada jam 9 pagi. Dalam ucapannya yang tular, pemimpin PAS itu dikatakan menyentuh mengenai perkenan Sultan Selangor berkaitan pelantikan Menteri Besar Selangor. Susulan itu, pelbagai pihak membuat laporan polis termasuk yang menyifatkan menghina institusi beraja di Selangor. Sementara itu, pagi tadi, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah isu Datuk Seri Muhammad Sanusi yang didakwa menghina baginda belum selesai. Kenyataan itu dikeluarkan oleh Selangor Royal Office selepas Sultan Sharafuddin Idris berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya PAS Selangor, Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi dan Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan di Istana Bukit Kayangan, Shah Alam. Sembunyi dadah di sebalik bungkusan sabun pencuci pakaian bagi mengaburi mata pihak berkuasa, dan taktik itu berjaya dipatahkan polis melalui penahanan 3 lelaki warga tempatan menerusi 4 serbuan yang dijalankan pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman dan Kuala Lumpur pada 13 Julai lalu. Pengarah JSJN Datuk Seri Muhammad Kamarudin Maddin berkata, ketiga-tiga suspek berusia lingkungan 32 hingga 61 tahun itu ditahan di 2 lokasi berasingan sekitar Ceras, Ibu Negara dan Kelang, Selangor. Hasil serbuan, polis merampas dadah dianggarkan bernilai 14.4 juta ringgit, melibatkan metamfetamin 56 kg, ketamin 20 kg dan ekstasi 154.3 kg. Hasil saringan terhadap ketiga-tiga suspek didapati negatif dadah. Seorang daripadanya mempunyai rekod lampau kes jenayah dan dadah. Nilai keseluruhan rampasan dadah dan sitaan harta adalah berjumlah ringgit Malaysia 14.77 juta. Operasi ini kita telah berjaya menumpaskan sindiket penyeludupan dan piala dadah bagi pasaran tempatan termasuk Sabah dan Sarawak. Jabatan ini akan meneruskan siasatan untuk mengesan sakit baki sindiket yang ada untuk dibawa ke muka pengadilan. Dalam serbuan itu, pihaknya turut menyita aset sindiket termasuk 4 buah kenderaan, barang kemas dan wang tunai bernilai kira-kira RM389,000. Suspek direman 7 hari bermula 14 Julai lalu sehingga 20 Julai depan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan bekas penyampai radio DJ Ismail Halil Hamzah daripada pertuduhan mengedar dadah di rumah sewanya di Jalan Semarak 2 tahun lalu. Dan hakim memutuskan demikian selepas berpuas hati pihak pembelaan berjaya membuktikan kesnya melampaui tahap keraguan munasabah. Ismail Halil kelihatan menangis dan membuat sujud syukur sebaik sahaja hakim berkenaan selesai mengumumkan keputusan. Mahkamah berpendapat pihak pendakwaan gagal membuktikan bahawa dadah itu dalam kawalan serta milikkan Ismail Halil kerana bilik berkenaan turut diakses oleh orang lain termasuk kru stesen radio itu. Ismail Halil, 50 tahun, didakwa mengedar kannabis seberat 374.6 gram di sebuah rumah di Jalan Semarak, Wang Semaju, pukul 5.35 petang pada 27 Ogos 2021. Dia didakwa mengikut Seksyen 39B Fasal 1(A) Akta Dadah Berbahaya ADB 1992 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B Fasal 2 Akta sama yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan.
Seksyen itu memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau sebatan minimum 12 kali. Di mahkamah sama, pelakon dan penerbit Boy Iman serta seorang pengurus syarikat yang dakwa atas pertuduhan menipu seorang wanita berhubung urusan penjualan tapak festival Hooray X Fest Raya akan mengemukakan representasi bagi menggugurkan pertuduhan itu. Dan peguam yang mewakili tertuduh memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihaknya akan memfailkan representasi berkenaan kepada pihak pendakwaan dalam masa terdekat. Sementara itu, peguam mewakili Norazah Sahud dan Norzana Rapi masing-masing turut berdepan pertuduhan sama berkata pihaknya mengemukakan representasi kepada pendakwaan pada 13 Julai lalu berkaitan pertuduhan itu. Kes akan disebut semula 28 Ogos. Pada 25 April lalu, Boy Iman dan 3 individu terbabit mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menipu Siti Wardina Basir dengan memperdayakannya dalam urusan penjualan booth atau penyewaan tapak Hooray X Fest Raya di Pusat Dagangan Dunia WTC sehingga menyerahkan RM1,500 di WTC pada jam 2.34 pagi 19 April lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama yang memperuntukkan penjara maksimum 10 tahun dan sebat serta boleh dikenakan denda. Di Melaka, seorang wanita dan remaja maut selepas motosikal ditunggangi mereka dirempuh sebuah kenderaan utility sukan SUV yang terbabas di Jalan Pulau Gadong. Mangsa dikenali sebagai Nurul Rahimah Abdul Samad, 32 tahun dan Iman Nur Azrin Nur Iman, 18 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah dialami mereka. Ketua Polis Melaka Tengah, Asisten Komisioner Christopher Patit berkata ketika nahas 8.20 pagi itu, kedua-dua mangsa masing-masing menunggang motosikal Yamaha Y15 dan Honda EX5 sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Pemandu kereta Yong Sang Kin, 36 tahun yang juga pembantu kedai runcit, bagaimanapun hanya cedera ringan pada muka. Pelanggaran itu menyebabkan kerani kedai perabot yang juga penunggang wanita tercampak kira-kira 10 meter ke dalam sawah di tepi jalan. Mayat kedua-dua mangsa kemudian dibawa ke Jabatan Perubatan Forensik Hospital Melaka untuk bedah siasat. 44 pekerja kilang papan di Jalan Tanjung Kunyit, Sibu hilang tempat berteduh selepas rumah pekerja didiami mereka musnah dalam kebakaran siang tadi. Dan Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak berkata, sepasukan anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sibu Sentral ke lokasi sebaik menerima panggilan kecemasan pada 7.53 pagi. Sejurus sampai pasukan bomba mendapati api sedang marak memusnahkan satu blok rumah pekerja jenis tidak kekal. Menurutnya, kerja pemadaman segera dilakukan dengan bantuan pasukan bomba Sungai Merah dan api berjaya dikawal beberapa minit kemudian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kebakaran itu kerana semua penghuni berjaya keluar menyelamatkan diri. Difahamkan mangsa kini menumpang di rumah saudara sementara menerima bantuan. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menganggarkan secara purata 15,000 kekosongan jawatan tetap yang perlu diisi setiap tahun. Manakala bagi kekosongan jawatan secara kontrak pula dianggarkan mencecah 40,000 setiap tahun. Pengerusinya Tan Sri Zainal Rahim Seman berkata jumlah kekosongan jawatan itu bagaimanapun bergantung kepada keperluan jabatan, kementerian dan agensi. Katanya kebijaksanaan merancang dengan kadar tertentu supaya fungsi dan peranan kementerian dapat dilaksana dengan baik. Kalau nak tanya purata anggaran, saya boleh anggarkan lebih kurang 14,000, 15,000 jawatan tetap. Sebab tiap-tiap tahun kita ada orang pencen kan. Orang pencen kalau ikut JPA lebih kurang dalam 25,000, 28,000, ada kala mencecah 30. Yang ini kita akan ambil ikut keperluan untuk, bukanlah jawatan itu dipanggil replacement tetapi keperluan tertentu. Ya. Jawatan baru bergantung kepada portfolio kementerian masing-masing. Ada kos bisnes yang baru dan sebagainya, perlu jawatan baru, ini bergantung. Ada setengah merancang untuk, macam contoh sekarang, sangat hebat isunya. Pelantikan doktor kontrak lah, doktor jawatan tetap. Ini bergantung pada kementerian yang membuat perancangan. Tugas kita,
You merancang apakah angka yang you nak bagi kat kita, kita lantik. Untuk merancang berapa kekosongan bukan kita. Merancang kekosongan adalah kementerian dan jabatan masing-masing. Bila dah pasti berapa you nak, you hantar angka kat kita. Kita pun panggil you bincang, apa syarat-syarat you nak kenakan. Setelah puas hati semua, baru kita iklankan. Jadi ada tapisan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas perasmikan Pusat Temuduga SPA Johor di Pusat Transformasi Bandar UTC di Johor Bahru. Menurut Zainal Rahim, Pusat Temuduga SPA Johor menerima kunjungan calon paling ramai setiap tahun. Katanya berdasarkan statistik SPA 2020 sehingga Jun 2023, seramai 472,947 permohonan diterima dalam kalangan anak muda Johor dan daripada jumlah tersebut seramai 32,478 telah dijemput menghadiri temuduga. Seramai 22,638 telah menghadiri temuduga dan seramai 4,374 orang telah dilantik tetap, manakala 2,639 orang lagi dilantik secara kontrak. Pusat Temuduga SPA Johor merupakan pusat temuduga ke-6 yang ditempatkan di bangunan Pusat Transformasi Bandar UTC selain di Ipoh, Perak, Georgetown, Pulau Pinang, Kangar, Perlis, Miri dan Kuching, Sarawak. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM beri jaminan bekalan ikan mencukupi dengan menyediakan stok simpanan ikan sejuk beku menerusi kaedah Q-Fish di negeri-negeri yang terjejas akibat cuaca buruk ketika ini. Dan pengerusinya Muhammad Faiz Fadzil berkata Q-Fish merupakan teknologi pembekuan pantas individu IQF yang digunakan supaya bekalan ikan dapat disimpan dalam tempoh lama serta menampung permintaan untuk tempoh 2 bulan. Katanya LKIM sentiasa komited untuk menjamin sekuriti makanan di seluruh negara. Ia juga merupakan usaha kerajaan dalam membantu meringankan beban rakyat susulan kenaikan harga barangan dan kos sara hidup ketika ini. Kapasiti korum kita 90 tan metrik di seluruh negara di bawah LKIM. Kita juga ada engagement dengan pihak swasta, dagang kita. Dan keseluruhan kapasiti ini dah 1,700 lebih tan. Dan kita memang sentiasa cuba untuk memenuhkan setiap korum kita ni dengan ikan Q-Fish. Beliau berkata demikian selepas ditemui media pada program Rahmah Mesra Madani di Kuala Kedah. Sementara itu, Muhammad Faiz berkata LKIM sedang menaik taraf semua jeti kecil nelayan bertujuan memberi nilai tambah kepada aktiviti ekonomi nelayan selain meningkatkan taraf hidup golongan itu. Katanya peruntukan sebanyak RM5 juta telah diluluskan kerajaan bagi pembaikan jeti, pembinaan tandas awam dan infrastruktur lain. Keseluruhan RM5 juta dalam RM10. RM20 juta naik taraf, bina baru dan juga repair. Itu seluruh Malaysia? Seluruh Malaysia. Itu untuk jeti kecil. Dia ada jadi kompleks yang besar. Saya sebut tadi macam cenderung. Kerajaan luluskan 192 million. So bergantung pada keperluan jeti-jeti. Tapi Lebih ramai terkesan zakat jadi penyelamat. Bagi menggalakkan lebih ramai kaki tangan kerajaan dan swasta khususnya di wilayah Persekutuan menunaikan zakat pendapatan, Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib tampil dengan satu kempen skim potongan zakat bulanan atau skim PZB 2023. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Abdul Hakim Amir Osman, selain memastikan bayaran zakat dilaksanakan dengan konsisten, ia juga tidak membebankan pembayar apabila tiba hujung tahun. Bagi kempen tersebut, PPZ Mawid menyasarkan sebanyak RM45 juta dapat dikumpul berbanding menerusi kempen yang dilaksanakan pada tahun lepas. Sebanyak 42.16 juta tahun lepas. Di mana sasaran kempen pada tahun tersebut ialah sebanyak 40 juta. Jadi tahun ini kita tingkatkan kepada 45 juta dengan jumlah pembayar seramai 9,500 orang pembayar. Kempen
Skim PZB 2023 akan berlangsung selama 6 bulan bermula 1 Julai sehingga 31 Disember 2023. Pelbagai hadiah menarik turut disediakan kepada pembayar baharu atau sedia ada seperti pakej percutian di Balkan untuk 2 orang, iPhone 15, shilling emas 999 dinar dan banyak lagi. Skim tersebut juga membantu majikan untuk mendapatkan wakalah atau pengembalian semula wang zakat untuk dimanfaatkan semula kepada kaki tangan yang kurang berkemampuan. Orang ramai yang ingin menyertai kempen Skim PZB 2023 boleh membuat pendaftaran di laman web ptg.zakat.com.my atau secara manual dengan mengisi borang yang terdapat di kaunter PPZ Mawib. Beliau berkata demikian selepas melancarkan kempen Skim Potongan Zakat Bulanan 2023 di Kuala Lumpur petang tadi. Pada majlis sama, PPZ Mawib turut menyerahkan plag penghargaan kepada majikan syarikat swasta dan kerajaan yang sentiasa memastikan kaki tangan menunaikan zakat secara bulanan menerusi skim PZB, antaranya Polis Diraja Malaysia, Habib, Petronas dan banyak lagi. Wilayah Persekutuan merekodkan peningkatan jumlah keluarga asnaf sejak pandemik COVID-19 lepas dan Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam dalam Persekutuan PPZ Mawib Abdul Hakim Amir Osman berkata setakat ini lebih 30,000 keluarga telah menjadi asnaf berbanding sebelum ini yang hanya 20,000 buah keluarga. Jelasnya dengan kenaikan golongan asnaf di wilayah Persekutuan, pihaknya memerlukan pembelanjaan yang banyak setiap bulan bagi membantu golongan tersebut. Kalau dulunya asnaf sebelum pandemik sekitar dalam 20,000 keluarga yang dibantu menggunakan duit zakat. Namun apabila berlakunya pandemik, jumlah ini terus meningkat dan sekarang ini telah melebihi 30,000 keluarga yang perlu dibantu secara bulanan dan sekitar 15 ke 20 juta diperlukan untuk yang 30,000 asnaf ini. Tambahnya, kenaikan jumlah asnaf berlaku apabila terdapat golongan T20 kini memohon untuk mendapat bantuan zakat dan ekoran masalah kewangan selepas pandemik COVID-19. Dan situasi sama turut berlaku pada golongan M40 yang telah menjadi B40. Jelasnya lagi, ia berpunca daripada beberapa faktor antaranya kehilangan pekerjaan semasa pandemik, ekoran majikan terpaksa mengecilkan saiz perniagaan dan sebagainya. Selepas 13 tahun bersiaran di kaca televisyen dan pelbagai platform digital, TV Al Hijrah menerbitkan sebuah buku yang diadaptasi dari sebuah rancangannya, Cinta Ilmu, Indahnya Hidup Beragama dengan Ilmu. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Namanza Haris, berkata ia dihasilkan untuk menghargai penonton setia TV Al Hijrah agar menjadi rujukan yang relevan dan berterusan demi melahirkan lebih ramai Muslim berilmu dan berkualiti. Buku yang diadaptasi dari program yang telah bersiaran secara langsung selama 10 tahun itu menekankan topik berkaitan fiqh, akidah dan ibadah. Pada satu ketika kita merasakan industri buku, industri percetakan ni dia akan pupus. Sebenarnya dia makin marah. So dia menjadi satu pembelajaran dan pengajaran kepada industri TV, industri media yang kita perlu teruskan perjuangan. Kita juga perlu lihat pelbagai inisiatif-inisiatif lain sebab kadang-kadang kita tidak tahu. Trend semasa sesuatu teknologi itu barangkali dia akan berubah caranya tapi bukan strukturnya. Beliau ditemui selepas sembang santai ulang tahun ke-13 TV Al Hijrah di Ibu Negara siang tadi. TV Al Hijrah katanya akan terus meneroka dunia penerbitan buku, berikutan ia semakin menjadi pilihan orang ramai di platform e-dagang. Pada masa sama, situasi itu membuktikan bahawa media tradisional seperti televisyen sentiasa mendapat tempat di hati penontonnya di samping memperkukuh pembangunan teknologi dan media digital untuk menarik lebih ramai penonton dari kalangan anak muda. Sementara itu, Namanzi berkata TV Al Hijrah turut merekodkan pencapaian penonton memberangsangkan iaitu peningkatan sebanyak 64% berbanding 2022, malah menjadi pilihan pada musim bulan Ramadan 1444 Hijrah dengan peningkatan 140% berbanding tahun lalu. Untuk tahun ini sahaja, TV Al Hijrah turut diiktiraf menjadi peneraju penyampaian nilai Islam menerusi 3 anugerah
Tidak hanya itu, TV Al-Hijrah terus menjadi penggerak dalam memperkasa ekonomi ummah dalam membantu usahawan industri kecil dan sederhana IKS. 1 Muharram 1445 Hijrah merupakan tahun ke-13 TV Al-Hijrah meneruskan langkah sebagai stesen televisyen Islam Malaysia dalam usaha menawarkan kandungan dan rancangan yang trending, terkini dan relevan. Makam purba era Roman ditemui di Gaza. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berikrar akan merombak sepenuhnya pendekatan negara itu dalam menghadapi fenomena perubahan iklim. Dan ia susulan banjir dan tanah runtuh akibat cuaca ekstrim yang mengorbankan 40 nyawa setakat ini. Kenyataan itu disuarakan Yoon ketika melawat perkampungan di Yichuan, antara kawasan yang paling teruk terjejas akibat bencana itu. Beliau turut melawat penempatan sementara yang menjadi tempat perteduhan mangsa. Dalam lawatannya, Yoon menyuarakan rasa terkejut dengan skala kemusnahan di mana 1/3 kawasan perumahan di perkampungan itu musnah sepenuhnya. Justru beliau berjanji akan sudaya upaya membantu usaha pemulihan semula kawasan pergunungan tersebut. Dalam taklimatnya, Yoon berkata musim hujan monsun masih belum berakhir dan hujan lebat dijangka melanda lagi esok. Justru semua pihak disaran bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan. Sebuah makam purba era Roman ditemui di Gaza. Pakar arkeologi menganggarkan makam itu berusia 2000 tahun. Menurut pengarah Kementerian Pelancongan Abu Rida, usaha menggali makam itu dilaksanakan dengan bantuan pakar arkeologi dari Perancis setelah ia mula dijumpai setahun setengah lalu. بالتأكيد يعني هذه المقبرة تضم رفات العديد من القادة الرومان وذوي المناصب العليا، يعني تحليل أن هذه القبور هذه المقابر تعود يعني أو الرصاص المصبوب لشخصيات لها دلالة ورمزية في المجتمع الروماني. Tambah beliau, perkuburan itu meliputi kawasan seluas 4,000 meter persegi. Makam era Roman ini adalah yang kedua dijumpai di semenanjung Gaza. Rusia mengecam keras serangan drone ke atas jambatan di Crimea pada awal pagi Isnin dan menuding jari ke arah Ukraine sebagai dalang serangan, dan menurut Kremlin serangan itu mengorbankan 2 nyawa. Rakaman video menunjukkan sebahagian jambatan itu musnah akibat letupan. Menurut Moskow, 2 mangsa yang korban adalah pasangan suami isteri yang merupakan pengeluar kereta Amerika Syarikat lancar pick-up elektrik pertamanya, dikenali sebagai Cybertruck, dan proses pemasangannya dibuat di kilang berhampiran Austin, Texas. April lalu, Tesla dilapor akan melancarkan Cybertruck pertamanya sebelum akhir tahun ini. Sesi pengenalan kenderaan itu agak luar biasa apabila Elon mengarahkan pekerjanya memukul satu tingkap kenderaan prototipe menggunakan keluli bagi mempamerkan kekukuhan strukturnya. Namun, tingkap berkenaan pecah ketika sesi ujian dilakukan. Selain siri kedua turut memberikan hasil sama, sekaligus mengundang maklum balas negatif. Namun, Tesla memaklumkan pihaknya menerima hampir 150,000 tempahan awal selepas 2 hari kejadian terbabit. Elon pada Mei lalu berkata Tesla menyasarkan pengeluaran 250,000 Cybertruck setahun, dengan angka itu diunjur meningkat 2 kali ganda ekoran faktor harga yang berpatutan. Tesla akan menghasilkan 3 model Cybertruck, antaranya yang mampu membuat pecutan dari sifar hingga 100 km sejam dalam tempoh kurang 3 saat. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Juga baca dan fahami buku Adab Berbeza Pendapat dalam Islam. Semoga kita mendapat ilmu dan manfaatnya. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, selamat malam.